Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kisah yang aku nak share hari ni aku bawakan dari luar negara. Normally kejadian-kejadian ekstrim ni memang selalu terjadi dekat luar negara. Tapi cerita yang ni lain sikit lah daripada cerita jenayah yang pernah aku share sebelum ni. Yang mana lelaki tadi jadikan kulit manusia ni sebagai cenderahati. Kalau guna kulit haiwan macam kulit ular ke, kulit buaya ke, kulit biawak, itu kita dah tahu. Tapi bab guna kulit manusia ni memang super duper ekstrim guys. Dah, jom kita teruskan kepada penceritaannya. So without wasting any time, let's get started. Okay guys, sebelum aku teruskan kepada penceritaan kita, aku sebenarnya ada berita gembira yang mana aku akan release album aku. Wow, release album? Tak, aku tak pandai nyanyi tak. Sebenarnya aku nak release baju untuk batch yang kedua. So tempahan baju yang aku buka ni adalah pre-order, iaitu bermula 7 hari bulan sampailah 11 hari bulan. Anything aku akan update balik. So pre-order baju aku akan buka minggu depan lah. Tapi korang jangan risau, aku akan update as soon as possible. Macam mana korang nak order ataupun macam mana korang nak tempah, dekat mana korang nak kena beli, aku akan update nanti, okay? Yang mana dah pernah beli baju aku sebelum ni, jadi kain dia sama je, jenis kain jersey fiber. Macam tu lah kot, aku pun dah lupa dah macam mana, tapi kain dia sama je. Aku akan buka pre-order selama 5 hari, lepas tu aku submit dan aku akan ambil masa lagi 1 minggu and then baru aku akan post dekat korang semua, okay? Macam biasalah baju aku memang limited, iaitu 100 helai sahaja aku akan print. Alright, jom kita mulakan kepada cerita kita. Seorang lelaki pernah menggempakan rakyat Amerika pada satu ketika dulu. Dia telah ditangkap atas kesalahan membunuh dan kulit manusia dia jadikan sebagai cenderahati. Ed Gein ataupun nama sebenar dia adalah Edward Tudor Gein merupakan seorang pembunuh yang kurang terkenal di Amerika. Dia telah lahir pada tahun 1906 di Amerika. Mak dia bernama Augusta dan ayah dia bernama George. Ed juga ada seorang abang yang tua 5 tahun dari dia. Populariti dia maybe tak famous macam Jack the Ripper ataupun Ted Bundy. Tapi kan dia ni telah dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk hasilkan karakter psycho dalam beberapa buah filem. Sebelum aku ceritakan apa yang dia buat, aku akan terangkan sikitlah latar belakang dia. Dikatakan George, iaitu ayah diorang ni, adalah seorang kaki mabuk kuat minum arak. Dia ni juga seorang yang bekerja kuat, tapi dia tak pernah tetap dengan satu pekerjaan. Dia selalu tukar-tukar kerja dia. Mak dia pula jenis taksub kepada ajaran agama. Dia tak akan bagi anak dia keluar rumah sesuka hati, melainkan untuk ke sekolah je. Selain dari pergi ke sekolah, diorang memang dilarang untuk keluar dari rumah. Puncanya, mak dia tak nak 2 orang anak teruna dia tu terjebak dengan dosa. So better diorang tu duduk rumah dan tak ada dosa yang diorang buat. Rumah diorang ni pula agak terpencil dan jauh daripada orang. Jadi dua beradik ni memang tak bersosial lah dengan sesiapa, melainkan dekat sekolah je. Balik je dari sekolah, diorang memang akan dikurung dalam rumah dan memang tak dibenarkan keluar untuk bermain ke, untuk pergi berjumpa kawan ke, memang tak boleh. Kadang-kadang tu mak dia akan bacakan kitab Bible kepada diorang berdua ni. Mak dia beritahu dunia ni penuh kejahatan dan tak ada kebaikan dalam dunia ni. Mak dia beritahu kalau pelacur tu memang seorang yang dosa besar, lepas tu minum arak pun berdosa, berkawan dengan perempuan berdosa, semuanya berdosa. So disebabkan mak dia terlalu paranoid, mak dia nak jaga anak-anak dia, mak dia pun beritahu lah macam tu. So diorang ni tak dibenarkan keluar, kau duduk rumah, kau tak payah buat dosa. Jadi kau adalah manusia yang suci. Disebabkan ni jarang bergaul dengan orang, jadi dia jadi agak pemalu dan pendiam. Even dia seorang pemalu, tapi kawan-kawan dia, cikgu dia gambarkan dia ni agak pelik sikit. Kadang-kadang diorang nampak Ed ni macam tiba-tiba gelak seorang-seorang, macam tak ada punca, tiba-tiba aku duduk seorang aku tergelak. Mungkin dia bercakap dengan diri dia and then dia terhibur, mungkin lah kan. Dekat sekolah pun Ed ni memang tak kawan dengan sesiapa. Sebabnya kalau dia berkawan and then mak dia tahu, mak dia mesti akan maki-maki dia, akan hukum dia lah. So Ed ni just berkawan dengan abang dia Henry je. Lagipun mak dia punya perangai memang suka maki-maki dia. That's why lah Ed ni banyak bersendirian dan buat hal sendiri je masa dia kecil-kecil dulu. Pada tahun 1940, ayah diorang telah meninggal disebabkan kena serangan jantung. Jadi Ed dengan abang dia terpaksalah bekerja untuk menampung kehidupan seharian. Tak lama lepas tu, abang dia telah berkenalan dengan seorang janda. So abang dia pun plan lah untuk keluar dari rumah tu dan nak tinggal dengan janda tadi. Masa tengah berbincang dengan Ed pasal dia nak keluar dari rumah tu, abang dia sempatlah mengata dekat mak dia, yang mak dia ni jenis queen control, apa semua benda diorang nak buat tak boleh. Ed ni memang idolakan mak dia, memang dia rapat dengan mak dia. Jadi dia tak suka bila Harry cakap macam tu dekat mak diorang. Satu hari pada tahun 1944, diorang berdua ni tengah bakar-bakar sampah, maybe daun kering dekat area rumah diorang. Tiba-tiba api tadi telah merebak ke area lain. Api tadi akhirnya berjaya dipadamkan oleh pihak bomba. Kemudian Ed ni telah laporkan yang abang dia hilang. So pihak berkuasa memulakan pencarian diorang dan diorang telah menjumpai mayat Henry. Mayat dia telah dijumpai tertiarap dekat atas tanah pada waktu malamnya. So punca kematian tu dipercayai disebabkan oleh sesak nafas. Awal tu diorang memang percaya punca kematian Henry adalah disebabkan kebakaran tadi. Maybe Henry ni dia terhidup asap yang banyak, lepas tu dia sesak nafas, meninggal. Tapi pihak berkuasa kata Henry meninggal sebelum api tadi makin besar. Bukan tu je, ada kesan lebam dekat kepala abang dia macam kena pukul. Tapi disebabkan tak ada bukti yang kukuh, jadi Ed terlepaslah dari pertuduhan tadi. So dipercayai ini adalah pembunuhan pertama yang dibuat oleh Ed. Tak lama lepas tu mak dia ni mengidap stroke. Jadi Ed banyak
banyak menghabiskan masa dia untuk menjaga mak dia yang sakit. And then beberapa tahun lepas tu, mak dia telah meninggal pada tahun 1945. So kehilangan mak dia ni memang memberikan kesan yang mendalam terhadap emosi dan perasaan Ed. Perangai dia pun dah jadi makin berubah, yang mana dia ni suka mengumpul barang-barang dalam rumah. Setiap ruang sudut dalam rumah dia tu dipenuhi dengan barang-barang, kecuali bilik mak dia je. Bilik mak dia bersih dan langsung tak diusik oleh Ed. Bukan tu je, dia mula baca buku-buku berkaitan dengan anatomi, Nazi dan juga kanibal. Start dia suka baca benda-benda macam ni, dia mula craving untuk buat something yang lagi ekstrim. Walaupun dia semakin gila, dia masih lagi boleh menyara hidup dia sebagai seorang tukang. Lepas mak dia dah tak ada, banyak kes kehilangan orang secara bertahun-tahun telah dilaporkan hilang dekat kawasan sana. Salah seorangnya adalah pemilik bar yang bernama Mary. Dikatakan Ed selalu singgah dekat bar milik Mary tadi sebelum Mary dilaporkan hilang secara misteri. Pada 16 November pada tahun 1957, seorang pemilik kedai peralatan yang bernama Bernice telah dilaporkan hilang. Jadi bila polis siasat, rupa-rupanya Ed adalah pelanggan yang terakhir datang ke kedai dia. Bila polis dapat maklumat, polis pun datanglah ke rumah dia untuk siasat. Dekat sini dah telah terbongkar segala-galanya tentang perbuatan Ed Kane. Sampai je polis dekat rumah dia, diorang telah jumpa mayat Bernice tak ada kepala. Bukan tu je, Bernice telah digantung secara terbalik, tu kaki atas, kepala bawah. Tak, kepala dia dah tak ada, tapi macam tu lah, tanpa pakaian dan dia gantung Bernice tu dekat shilling. Jap, aku tiba-tiba tengah terbayang kaki lembu yang diorang jual tu. Jadi Bernice tu telah digantungkan dekat shilling dalam keadaan terbalik, tanpa pakaian dan tak ada kepala. Badan dia juga ada kesan potong, start daripada bahagian pinggang ke bawah ni hinggalah ke bahagian dada. Ada part yang lagi ekstrim guys. Semua organ dalaman dia telah dikeluarkan oleh Ed. So bila polis siasat lagi apa yang ada dekat dalam rumah dia, diorang jumpa bakul sampah, korset, sarung kerusi dan juga pakaian wanita yang dibuat dari kulit manusia. Bahagian tengkorak ni pula Ed jadikan sebagai mangkuk. Aku tak pasti dia makan ke tak dalam mangkuk tadi. Kalau dia makan tu terbayang pula makan Maggi dalam tu. Okay, kita teruskan. Bukan tu je, Ed gunakan tulang manusia tadi and then dia create katil dia. Sumpah creepy guys. Kalau aku nak explain satu persatu apa yang dia buat, memang tersangat ngeri. Dia bukan sekadar cipta bakul sampah, mangkuk semua tadi tu, tapi dia juga cipta tali pinggang yang diperbuat daripada putih manusia. And then dia create juga topeng muka ni yang diperbuat daripada kulit manusia. Mungkin dia hiris kulit muka ni and then dia keringkan, lepas tu dia create. Macam tu lah. Aku nak bayang pun aku dah rasa ngeri dah. Dia create topeng muka tu menggunakan kulit muka. So dia just hiris saja and then dia buat. Akhirnya Ed telah ditangkap setelah confirm yes, memang dia yang buat semua tu. Dia bukan guna 2 orang mayat tadi tu je guys, tapi dia guna lebih dari tu. Dia sebenarnya curi mayat-mayat tadi dekat kubur and then dia bawa balik. Bila dia bawa balik mayat-mayat tadi tu, dia pun siap-siap lah kulit diorang tadi untuk bina ciptaan dia sendiri. Dia beritahu yang dia korek kubur orang ni lebih kurang 40 buah. Bila diorang tanya apa motif sebenar yang dia buat semua ni, dia cakap dia nak buat pakaian wanita yang macam mak dia supaya dia boleh pakai. Maybe dia terlalu rindukan mak dia sampai dia jadi mental macam tu. So selepas perbicaraan, Ed memang didapati bersalah kerana membunuh Bernice. Tapi lepas tu dia terlepas dari hukuman sebab disahkan dia ni ada masalah mental pula. Jadi dia dikendaki untuk menjalani kehidupan dia dekat hospital sakit jiwa. So pada tahun 1984, akhirnya Ed telah meninggal disebabkan kanser dan sesak nafas ketika dia berusia 77 tahun. Okay guys, itulah perkongsian aku tentang Ed Gein, yang seorang lelaki yang ada masalah mental. Dia siap-siap kulit manusia and then dia keringkan ke apa aku tak tahu. Lepas tu dia jadikan sebagai paku sampah, dia jadikan sebagai pakaian wanita, lepas tu dia jadikan tali pinggang, sarung kerusi. Aku rasa aku pernah baca cerita dia dululah dekat Mastika ke apa aku tak ingat, tapi macam aku dah pernah baca tau. Sebenarnya aku tak nak masukkan gambar-gambar yang sensitif dalam video ni, so kalau korang nak tengok lagi detail, korang google je lah Itu sajalah perkongsian aku untuk kali ini. Kalau korang suka video aku, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe sekali, okay? Dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.